salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahawa dalam hati, dalam jasad kita ada seketul daging. Kalau kita buka kitab tu tadi, kitab penawar bagi hati, yang dikatakan hati itulah jantung yang duduk sebelah kiri. Sebab tu kita bila anak dapat A kan, kembang kat sini kan, seseronok kan, lapang. Padahal kecil je sini, tapi rasa lapang. Orang tak tanya, kita beritahu anak I dapat 5A, tak tanya pun. Ini sifat dia, sifat dia kembang kat sini. Yang dikatakan hati itulah jantung sebenarnya. Jantung yang orang buat bypass, jantung tersumbat, jantung berlubang, itulah dia pada nilai benda. Tetapi kita bukan nak bincang jantung daging tu. Kita nak bincang daging ni, apa yang kita isi di dalamnya, nilai rohaninya agar dia jadi baik. Sebab Nabi kata kalau yang ni baik, semuanya baik. Cakapnya baik, pandangnya baik, telinganya baik, kakinya baik, semuanya baik. Dia melahirkan satu akhlak yang baik. Sebab tu akhlak ini benda yang tak boleh dilakonkan. Dia datang semula jadi. Sebab tu bila orang baik, tengok peribadi nampak baik dah. Peribadi ini apa yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita yang namanya akhlak. Akhlak ni fi'il, perbuatan, perilaku yang kita buat selalu. Jadi dia lahir spontan. Tengok orang berlakon. Pelakon-pelakon dalam drama, dia akan berlakon bab sembahyang bila? Masa salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba lagi awal aku takbir. Ambillah 2 rakaat subuh. Tak boleh. Sebab dia berlakon dapat solat. Solat ni bukan boleh dilakon-lakonkan. Orang yang datang pergi balik 5 kali sehari semalam ke surau ni, dia berlakon ke? Tak berlakon. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu melihat ada anak muda laki-laki yang berulang alik ke masjid, sembahyang dia jaga 5 waktu, kalau dia pinang anak kamu, terimalah pinangannya. Nescaya dia orang baik. Kita kalau orang pinang anak kita, pertama soalan kita, apa kerjanya? Driver ke manager? Betul? Kita tanya tak, solat cukup? Kat mana solat? Minta maaf saya sebut solatnya kat mana? Kalau dia kata sibuk kerja Sabtu Ahad, di mana kuliah subuhnya? Di mana kuliah maghribnya? Kita tak pandang benda ni. Kita pandang duitnya. Ada seorang ibu, dia kata apa? Saya Ustaz, suami saya, dia pesan kat saya, kalau sekali lagi saya pergi kuliah maghrib, jatuh talak 1. Dia dapat suami cak ayam. Tahu cak ayam? Sardin cak ayam, luar ayam, dalam ikan. Dalam double standard. Tanya dia balik, dulu kahwin kenapa? Macam mana boleh terima? Mana tahu Ustaz, dia datang pakai kopiah, ingat dia bagus, rupanya botak kepala. Siapa yang nak menyiasat orang yang meminang anak kita? Kalau bukan wali keluarga perempuan, ayah dia, abang dia, menyiasat mana rumah dia, alamat mana, taman mana. Tengok, pergi jumpa, pergi surau masjid tempat dia. Kenal tak budak ni? Pernah tengok datang masjid? Pernah pergi kuliah? Kita tak siasat. Pernah siasat macam tu? Tak. Allah, tuan-tuan tak tanya. Saya tanya atuk saya, kenapa pilih ayah? Padahal adik-beradik 8 orang lah. Atuk saya mudah dia, orang kampung. Sebab atuk tengok ramai-ramai yang meminang mak kamu tu, walaupun yang lain datang kereta zaman-zaman dulu, zaman-zaman Pok Yeye, zaman-zaman Tok Naduk dulu. Ayah kamu ni tak ada kerja, mereka kata. Tapi ramai-ramai yang meminang tu, atuk tengok ayah kamu sembahyang jaga kat masjid. Tuan-tuan ada nilai macam tu tak? Saya tanya atuk saya. Atuk yakin yang boleh jaga agama, boleh jaga anak atuk? Aduh, tuan-tuan, yang jaga bank belum tentu boleh jaga anak kita. Belum tentu. Betul. Saya bukan cerita apa, tuan-tuan. Saya tunang 2 kali putus. Ketiga baru kahwin. Yang ketiga lagi special, tak pernah tengok the real person. In person tak pernah tengok dia. Dia tak pernah tengok saya. Tunang 3 tahun. Tak pernah tengok. Jumpa sejam, lepas tu esok nikah. Pening pun aku. 2
Dua ni putus. Tapi dua-dua bukan saya putuskan. Rupanya mak bapak dia suka kat kita, dia tak suka kita. Saya bukan nak kahwin dengan mak bapak dia. Dia yang putuskan. Dan saya tidak pernah melukakan hati seorang wanita. Tapi dia yang putuskan, dia yang talak saya dengan jumlah ikan-ikan di Laut Cina Selatan. Tapi dia berani sebab dia beritahu terang-terang depan mak bapak dia. Jadi saya kata, saya nak kahwin dengan orang yang suka saya. Saya nak kahwin dengan orang tak suka buat apa. Dia terang-terang, alhamdulillah. Rupanya yang suka saya, mak bapak dia, abang dia, adik dia tak suka aku. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Orang Johor tuan-tuan, JDT, Johor Darul Ta'zim. Dia kata, apa dia? Belajar agama nak makan apa? Aduh, makan apa? Dia tahu ustaz kaya. Nak makan apa? Allah, soalan. Macam tak ada agama, soalan. Setakat hari ni saya makan nasi tuan-tuan. Aku tak makan lagi orang. Tapi nak cerita, begitulah pandangan orang hari ni. Minta maaf saya sebut. Tuan-tuan, orang nak meninggal, orang sakit, kena saka puaka, masuk hantu raya, semua akan cari ustaz. Pergilah spesialis, bayar berapa nak bayar. Pergi. Ni nak bersalin tuan-tuan, nak bersalin dekat dalam labor room, perempuan nak bersalin, jin masuk. Panik doktor, panik. Ketika itu carilah ustaz. Labor room mana boleh masuk kan? Habis macam mana ustaz? Senang dia. Handphone ada tak? Ada. Buat loudspeaker, letak kat sebelah dia. Kita baca lagi jauh je. Tuan-tuan, jin keluar tuan-tuan dengan izin Allah. Jin, bukan jin Samsudin, jin sungguh keluar. Allah tuan-tuan. Cari ustaz juga. Ustaz, ayah saya nazak ustaz. Ustaz dia telefon. Saya datang rumah dia. Rumahnya besar. Ayah sakit seorang-seorang. Isteri jauh, anak jauh. Saya panggil isteri dia, puan, suami puan ni sakit. Ya ustaz, sayang tak? Sayang. Yang duduk kat sana tu apa barang? Sinilah. Panggil anak dia. Sayang ayah, sayang. Cepat. Bisik kat telinga dia, sebut Allah. Dah ustaz, setengah jam tadi, kurang ajar kamu. 30 tahun dia bela kamu setengah jam kamu pertikaikan, kurang ajar kamu. Bukan ayah saya ni, ayah kamu. Tak pasal-pasal satu pagi aku bagi tazkirah. Kenapa benda ni berlaku? Ialah agamanya kurang, hatinya sakit, rosak di dalam. Sebab tu di sini disebut nilai apa nak kita masuk dalam hati anak isteri kita. At-taqwa hahuna. Takwa kat sini. Takwa bukan dekat restoran at-taqwa. Kita nak isi dengan takwa di sini. Nilai agama yang kita nak masuk, lahirkan anak-anak macam tadi. Kalau dia cikgu yang beriman, doktor yang beriman, cleaner yang beriman, kerani yang beriman, kita nak dalam standard yang sama, semuanya membawa kepada syurga dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nilai itu nak masuk dalam jiwa. Lalu hati ibarat raja bagi jasad. Dia sebagai raja yang dia segala perjalanan pentadbiran dia uruskan. Sementara jasad itu ibarat tentera yang siap melaksanakan perintah dan menerima petunjuknya. Jadi kalau yang raja je wasaklah. Maka setiap amalnya yang lurus bersumber dari hati dan niat sang raja. Dan hati bertanggungjawab atas kerja jasad, kerana setiap pemimpin akan diminta dipertanggungjawaban atas kepimpinannya. Kita akan ditanya. Sebagai raja ditanya apa yang dibuat kepada rakyat. Kita ditanya oleh Allah apa yang kita buat pada hati kita. Dan kita sebagai suami ditanya tentang isteri. Sebagai ayah ditanya tentang anak. Sebagai datuk ditanya tentang cucu-cucu. Kita tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, kita dah lama kahwin kan. Kita kena ada peningkatan. Kena banyak menambah. Jangan tambah bini je. Solat kita tambah. Ilmu kita kena tambah. Sedekah kena tambah. Dah 40 tahun itulah dia pergi masjid hari Jumaat RM1 je. Tak pernah menambah. Sembahyang kita buat, kalau rasa payah sangat, tulis dekat cermin rumah kita. Sebab cermin ni tempat yang selalu kita tengok. Dah mandi pakai baju, tengok cermin, baik lelaki baik perempuan.
tampal kat situ benda yang senang kita nampak. Tulis. Hari ni sehari, 14 hari bulan. Bermula dengan subuh, apa yang aku dah buat belum buat, apa yang aku nak tambah. Mula dengan siang kalau malam payah, solat sunat duha. Daripada syuruk tu sampai 12.40 ada duha lagi. 2 rakaat je Nabi biasa buat. Dah mula dengan siang, tambah yang malam. Rasa berat bangun malam, witir. Kita mari tarawih, kita jaga witir bila ada Ramadan. Tak Ramadan, tak jaga tarawih, tak jaga witir. Kenapa? Kalau rasa 3 tu berat, buat 1. Takut tengah malam tak bangun, lepas isyak buat 1 rakaat witir, jaga. Sebab ini Nabi aja. Allah tanya, kalau kita sebagai suami dah 30 kahwin, Allah 30 tahun kahwin, Ustaz, saya Ustaz dah 5 tahun kahwin Ustaz, suami tak pernah jadi imam solat. Ialah macam mana kadang-kadang isteri juara, bekas juara qariah, kita bekas juara kari ayam. Buat yang mudah dulu. Dia kata apa? Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya kata senang je. Tengok suami solat, ikut belakang masbuk. Satu hari suami dah solat zuhur, dia ikut. Bila rokok, suami tengok belakang dia ada kain putih. Oh, hantu mana ikut ni, kata dia. Putih, terlegong. Mesti isteri aku. Ustaz, ketika sujud Ustaz, saya nak bangun takut batal, tak bangun, kepala saya dah pening Ustaz. Suami saya lama sujud, apa dia baca aku tak tahu. Saya pun bangun, bila bangun rupanya dia dah lari Ustaz. Suami dia lari ketika sujud. Kita sebagai suami, mulakan dengan solat yang mudah, yang tak bunyi senyap. Zuhur asar, lepas tu tambah lagi maghrib isyak, payah sikit subuh. Tuan-tuan, kalau bolehlah kita bangunkan isteri kita 3-4 pagi. Allah, yang bangun yang apa bang, kita solat tahajud sikit. Abang dah bangun terbiak ke? Tak pernah bangun kan? Ketika khusyuk, waktu yang mustajab, kita bangunkan isteri, anak-anak kita duduk baca doa bahasa Melayu. Saya yakin isteri kita menangis. Ya Allah, ampunkan dosa isteriku ya Allah. Sekian lama dia basuh baju, dia masak untukku, jaga anak-anak. Ampunkanlah dosanya. Saya yakin perempuan nangis, perempuan. Waktu tu. Ketika itu kalau boleh bangunkan tuan-tuan, ketika itu boleh bangunkan isteri dalam keadaan 3-4 pagi, masa tu Allah, bang, nak kahwin-kahwin lah bang. Sebab dia nampak suami dia terbaik. Sekarang ni nak bincang masalah kahwin apa? Masalah sembahyang 5 waktu pun tak selesai. Nak ceritanya apa? Duduk di sini, Allah, tuan-tuan, puan-puan muslimin-muslimat, anak kita kan, kita tak teguh payah doa bahasa Melayu. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Anak kita dengar, oh rupanya keras hati aku ni. Ya Allah, jadikan anakku anak yang menjaga solat. Rupanya aku ni solat main-main, ayah aku sini. Ustaz Yusri dia bangunkan anak-anak dia, isteri dia semayang. Subuh dia ambil surah Ikhlas je tuan-tuan, dia potong separuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Anak dia suka sebab dia tahu rakaat kedua bapa dia akan sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak dia rasa dah senang kan? Sebab orang kan dia suka macam tu, yang mudah kan? Kita kadang-kadang tak biasa. Mari-mari masjid surau, imam bawa surah panjang, Yasin, Yasin dah, Yasin. Pada imam nak ambil satu je ayat, Yasin, Allahu akbar. Boleh tak? Boleh. Hamim, Allahu akbar. Boleh. Sebab kita ni bila sebut Yasin panjang, Al-Baqarah panjang. Malah tuan-tuan orang sekarang, Nun, Allahu akbar, pemalas sungguh. Biar mati lah. Qaf, jenis malas. Sembahyang dia tak rasa lazat. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, Imam An-Nawawi sebut Sayyidina Ali dia solat malam 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk, satu Quran khatam. Kenapa boleh buat macam tu? Sebab dia bukan macam kita. Sayyidina Ali bila sebut nama Allah, muka pucat.
Kita dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, basuh kereta. Basuh kereta. Bukan kereta mas, kereta kancil. Bau kancil, kau dah sombong dengan Tuhan. Kalau mas, lagi sombong. Allah benci orang kaya yang sombong. Lagi Allah benci orang miskin yang sombong. Ditanya pada orang kaya, kenapa kau sombong? Aku kaya. Tanya orang miskin, kenapa kau sombong? Aku miskin. Gila ke? Kata Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam tasawuf moden, kalau engkau kaya, gembirakan hatimu, sebab engkau dapat menutup tubuh yang bertelanjang, engkau dapat mengisi perut yang kosong. Orang-orang itu akan berdoa kepada Allah agar engkau diberikan kebaikan, rahmat atas muka bumi ini. Kalau engkau miskin, gembirakan hatimu, sebab engkau terlepas daripada penyakit yang menimpa orang kaya, iaitu penyakit kesombongan. Tuan-tuan macam tadilah, dah daging sekilo makan 15,000, mana tak sombongnya? Sombong tuan-tuan. Sebab dia rasa, sebab tu sifat sombong kena pada Allah melengkapkan sifat ketuhanan. Sifat sombong kena pada manusia, sifat yang dicela, sebab dia itu tidak layak untuk sombong, sebab dia serba kekurangan. Sebab itu bila mana Allah panggil, tak sama. Imam Asy-Syafi'i satu hari khatam Quran sekali. Macam mana dia boleh buat? Sibuk beri fatwa, mengajar dan itu dan ini. Sebab cara tak sama macam kita, lazatnya tak sama macam kita. Sayyidina Ali bila kena panah nak cabut tak boleh, Sayyidina Ali kata, aku solat 2 rakaat. Ketika dia solat 2 rakaat, orang tarik cabut panah daripada badannya, dia tak terasa. Sebab ketika solat dia bersama Tuhannya, dia tenggelam dengan kasih sayang. Kita bila solat macam-macam masuk dah kan, lupa letak kunci, cuba sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar. Tadi dekat bilik air, aku jalan sekejap tadi kat keluar depan rumah, Allahu Akbar. Salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat dapur aku kan. Berjalan otak dia. Allah. Tak sama hati dia. Hati dia tadi tak sama. Sempit sangat dunia kita kecil. Yang 15,000 itu makan tak lama, 3-4 jam ke jamban, tenis. Masuk tandas tuan-tuan. Itulah nilai sebenarnya yang dia tak ke mana. Lalu bila seseorang tidak mampu menyelamatkan hatinya, ia tidak mampu mencegahnya dari perangkap dan tipu daya syaitan, kecuali dengan memohon pertolongan Allah. Ketika mengetahui sumber ketergantungan hati, iblis menyeriknya dengan perasaan was-was, menghadapkannya dengan berbagai kesenangan dan menghiasinya keadaan dengan perbuatan yang mampu menggelincirkan dari jalan kebenaran. Lalu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Surah Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, iaitu orang-orang yang sesat. Allah beritahu iblis dan syaitan tak boleh ganggu kita, melainkan kita tidak mampu berhadapan dengan mereka. Lepas tu bila dia dah ajak kita rosak, dia kata apa? Kata syaitan, wala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku ajak saja, aku seru kamu ikut siapa suruh. Nak salahkan siapa? Jangan salahkan ibu mengandung, jangan kata abalong tak payung. Kan? Budak-budak sekarang ni saya main macam tu je, jangan kata abang long tak payung. Senyap dia, Ustaz tazkirah sentak. Saya punya masjid saya untuk program remaja Disember, saya buat 6 program untuk remaja saja, memanah, berkuda, melompat, terbang. 6. Campur orang tua 5, 10 program muntah. Jadi jemaah tu jadi muntah, nak sangat program aku buat. Tak terkejar kau. Jadi 20 ni kita bawa. Masih buka lagi tuan-tuan, boleh tengok dekat laman web Masjid Al-Sabirin. 20, 21, 22 kita ke janda baik. Kenapa janda baik Ustaz? Sebab tidak janda jahat lah, janda baik. Antaranya program dengan saya. Maknanya nak ceritanya, nak remaja ini faham.
Jadi kita sebut jangan kata abang long tak payung. Jadi maknanya syaitan ini Allah berikan dia kuasa menghasut. Tapi tak boleh dia menghasut. Allah sebut laisa laka alaihim sultanun. Kamu tidak boleh menghasut hamba-hambaku, yang mana hamba-hambaku ini dia ada kekuatan dia dalam berhadapan dengan kamu. Syaitan ni Allah tak ampunkan. Ketua dia iblis, dia daripada keturunan jin. Wa kana minal jinni fafassaqa an amri rabbi, surah Al-Kahfi, betul. Sungguhnya iblis dan syaitan itu daripada keturunan jin, bukan dia malaikat. Kena faham. Ada yang kata dia tu ketua malaikat. Tak, itu Israeliat. Ketua malaikat Jibril alaihissalam. Mana belajar siapa tahu? Sebab dia keturunan jin. Seko jinnatun, jamak jan. Ada orang dapat anak, ustaz saya bagi nama anak dah dapat semalam tengok Quran. Apa namanya? Jan. Jan jamak jin bang. Ada yang bagi nama anak buka Quran saja. Memanglah ambil Quran, mana dia tak betul. Saya dah bagi ustaz nama anak. Ambil kat mana Quran? Apa namanya? Fir'aun. Dia on dia tak off kan? Nama tu dipanggil on. Yang kedua, konten dia, isi dia, tarbiyah dia Islam. Orang Arab kata anta tajni ma zara'ta, engkau tuai apa yang kau tanam. Dah benihnya tak Islam, tumbuh pokok pun tak Islam lah. Kita hari ni tanam, besok pagi benih rambutan. Ke 5 tahun dia tumbuh buah durian di 24. Rambutan lah. Tapi kena ingat orang Melayu sebut tanam padi tumbuhnya lalang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau yang kerja dia mengganggu bayi baru lahir. Bayi lahir dia menangis kan? Azan. Azan. Kenapa diazankan? Bukan saya nak miakkan kalimah thayyibah. Di sana ada